Assalamualaikum, nama saya Nesyairah binti Ahmad Yani, nombor matrik 1913925557. Pembentukan kata ialah salah satu bidang dalam ilmu morfologi. Selain mengkaji struktur kata dan golongan kata, bidang ini melibatkan 4 proses pembentukan kata, seperti proses tunggal untuk membentuk kata tunggal, proses perimbuhan bagi membentuk kata terbitan, proses pemajmukan bagi membentuk kata majmuk, dan proses penggandaan bagi membentuk kata ganda. Pembentukan kata memberi impak kepada bahasa Melayu dalam pengakronian dan pembentukan kata terbitan. Pengakronian bermaksud proses pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan. Akroni bermaksud mestilah dilafazkan sebagai kata yang utuh. Pembentukan kata terbitan ialah terbentuk setelah kata dasar menerima imbuhan. Terbahagi 4 cara, iaitu perimbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Nik Safiah Karim. Takrifkan morfologi sebagai satu bidang bahasa yang dapat dikaji merangkumi struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. Dari segi etimologi, morfologi ni berasal daripada bahasa Yunani iaitu morphet yang membawa maksud bentuk atau form dalam bahasa Inggeris. Latar belakang. Dalam penggunaan bahasa Melayu, terdapat banyak bidang ilmu yang diadaptasi daripada pelbagai bahasa yang sememangnya telah berkembang maju. Teknologi adalah kaedah saintifik untuk mencapai tujuan praktikal ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam penterjemahan sebagai keseluruhan cara untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan keselesaan hidup manusia. Seperti mesin cetak, telefon bimbit dan komputer. Sains merupakan proses pengumpulan ilmu atau maklumat dan penyusunannya. Istilah-istilah sains dan teknologi digunakan semakin meluas terutama dalam bidang pendidikan. Dewan Kosmik adalah majalah ilmiah yang memaparkan pelbagai ilmu yang berkaitan sains dan teknologi. Nama diberi Nur Aina Najwa binti Ahmad Fakri, nombor matrik 191392555. Sambungan daripada pembentangan yang telah kawan saja bentangkan, saya akan sambung dari segi penyataan masalah. Seperti yang kita semua tahu, penggunaan kata terbitan dari segi imbuhan dan akronim seringkali digunakan dalam pembelajaran bahasa Melayu. Kata terbitan tidak tertumpu dalam bahasa Melayu sahaja, malah digunakan dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Sanskrit untuk membezakan kata asli bahasa Melayu dengan kata pinjaman. Penyataan masalah yang boleh kita kaitkan dengan tajuk yang saya kaji ini ialah tidak semua kata terbitan dari segi imbuhan dan akronim menggunakan bahasa Melayu. Malah bahasa Melayu iaitu bahasa asli, kata asli bahasa Melayu akan meminjam bahasa dari segi bahasa Inggeris, bahasa Sanskrit dan bahasa Arab. Sebagai contoh, kata pinjam ialah seperti autograph, iaitu imbuhan kata dasar graph meminjam imbuhan daripada bahasa Inggeris iaitu auto. Sama juga seperti mahasiswa, yang di mana maha merupakan imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Begitu juga dengan duniawi, di mana perkataan wi ialah imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab. Nama saya Natia Krishnan. Nombor kad matrik saya adalah 1913925554. Saya ingin bincang pasal kepentingan dan tujuan artikel ini. Kajian ini penting untuk dikaji supaya dapat mengenal pasti kewujudan pembentukan kata terbitan seperti imbuhan dan akronim. Dalam artikel,
bidang sains dan teknologi, iaitu kita boleh jadikannya sebagai 5G dan sebagainya. Dengan menganalisis kepentingan pembentukan kata terbitan seperti imbuhan dan akronim dalam bidang sains dan teknologi ini, kita dapat memahami ayat yang singkat tanpa yang berpanjangan. Hal ini kerana ramai yang ingin mendapatkan ilmu secara mudah dan singkat. Malah ayat-ayat yang berpanjangan akan membosankan mereka. Objektif kajian yang dilaksanakan untuk artikel ni adalah untuk mengenal pasti kepentingan pembentukan kata terbitan seperti imbuhan dan akronim dalam bidang sains dan teknologi. Selain itu, untuk menganalisis kepentingan pembentukan kata terbitan seperti kata imbuhan dan akronim dalam bidang sains dan teknologi, dan juga untuk menghuraikan implikasi penggunaan pembentukan kata terbitan seperti imbuhan dan akronim dalam bidang sains dan teknologi juga. Pembentangan saya seterusnya ialah dari segi kajian terdahulu. Kajian ini membincangkan tentang pembentukan kata terbitan dari segi imbuhan dan akronim dalam artikel yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz dalam bukunya Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu 1, proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ucaran dalam sesuatu bahasa. Dalam arti kata lain, suatu kata dasar yang digabungkan sama ada menggunakan dari segi imbuhan afitan, imbuhan awalan, imbuhan akhiran ataupun imbuhan sisipan untuk menjadikan sebuah kata ataupun sebuah ayat yang lengkap dalam bahasa Melayu. Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui proses pengimbuhan, iaitu dengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar di mana suatu proses perkataan baru akan dibentuk. Selain itu, menurut kenyataan ini, sejarah tamadun manusia memerlukan usaha manifestasi nilai dalam skop perspektif mereka sendiri yang membuktikan dengan sedara yang kukuh dengan maksud sains dan teknologi itu sendiri, termasuklah pandangan budaya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Tokoh-tokoh lain yang kita boleh kaji berkaitan dengan sains dan teknologi ialah seperti tokoh Al-Biruni atau nama sebenarnya Abu Rayhan Al-Biruni. Sebagai contoh saintis Islam yang mengaplikasikan kesepaduan kaedah-kaedah dalam mencari kebenaran saintifik. Terdapat banyak kaedah yang digunakan oleh beliau dalam usaha penyelidikan seolah-olah terdapat satu daya asimilasi yang kukuh dan jitu dalam kerangka pemikirannya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafiq. Dalam bahagian kaedah kajian, pengkaji telah menguraikan pelbagai kata terbitan iaitu imbuhan dan akronim. Terdapat pelbagai cara pengkaji mengkaji kata terbitan tersebut. Antara salah satunya adalah kajian kepustakaan. Saya ingin menghuraikan akronim. Akronim adalah perkataan terbentuk daripada huruf awal beberapa perkataan dalam frasa nama ataupun nama. Biasanya proses terbitan ini adalah proses pembentukan perkataan yang paling biasa dalam bahasa Inggeris. Proses terbitan tersebut boleh dicapai dengan menambah imbuhan, iaitu awalan ditambah pada permulaan perkataan, akhiran ditambah ke hujung perkataan ataupun sisipan
Batasan kajian bermaksud suatu metodologi yang dilakukan untuk mengecekkan skor atau menetapkan data dengan berbincang secara berkumpulan supaya tugasan ini dapat dilaksanakan dengan mudah dan teratur. Dalam tugasan ini terdapat dua batasan kajian dilakukan, iaitu batasan kajian berasaskan kajian digunakan dan batasan kajian terhadap aspek pembentukan kata terbitan dalam imbuhan dan akronim. Batasan bahan yang melibatkan majalah Dewan Kosmik terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan artikel yang dipilih hanyalah artikel berkaitan bidang sains dan teknologi. Artikel yang dipilih hanyalah merangkumi bidang-bidang tertentu sahaja, iaitu dalam bidang telekomunikasi, permainan cyber, kimia dan aeroangkasa. Seterusnya, untuk melibatkan kajian tentang aspek pembentukan kata terbitan dalam imbuhan dan akronim terdapat dalam majalah Kosmik yang diterbit pada tahun 2011 Mac. Pembentangan yang seterusnya ialah hasil kajian. Hasil kajian yang saya lakukan, yang saya dapati dalam artikel banyak menggunakan penggunaan kata terbitan dari segi akronim dan juga imbuhan. Tapi apa yang saya kaji sekarang ni ialah dari segi kata terbitan imbuhan. Pembentukan perkataan melalui proses perimbuhan ialah proses di mana penggandingan imbuhan dengan kata dasar. Antara proses perimbuhan yang dibahagikan kepada 4, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Ini merupakan contoh ayat yang saya temui yang menggunakan kata terbitan imbuhan dalam artikel yang saya kaji. Contoh ayat 1 ialah kemajuan teknologi maklumat juga mendatangkan kesan buruk apabila berlaku pencerobohan maklumat yang disebut sebagai penggondam. Bagi ayat ini, terdapat beberapa bentuk imbuhan yang boleh ditemui dalam ayat tersebut. Contohnya ialah seperti kemajuan, mendatangkan, pencerobohan dan penggondam. Kemajuan, mendatangkan dan pencerobohan merupakan imbuhan apitan, manakala penggondam merupakan imbuhan awalan. Ayat contoh kedua pula ialah dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, jalan dakwah terbuka luas untuk menyampaikan sesuatu yang berguna kepada masyarakat. Sama juga dalam ayat ini terdapat beberapa kata imbuhan yang boleh kita temui dalam ayat ini. Sebagai contohnya ialah menggunakan imbuhan apitan. Dalam jadual ini menunjukkan beberapa contoh perkataan yang saya temui dalam artikel yang telah saya kaji. Ini saya senaraikan hanya beberapa sahaja. Sepertinya contoh nombor 1 ialah penggunaan yang saya ceritakan tadi, ia merupakan imbuhan apitan di mana kata nama ditambahkan dengan kata dasar, di mana ayat kata dasarnya ialah guna. Ayat kedua pula merupakan imbuhan apitan, di mana kata dasarnya ialah musnah yang ditambahkan dengan kata kerjanya yang ialah me dan kan. Perkataan ketiga pula ialah imbuhan akhiran, di mana kata dasarnya ialah cipta yang ditambahkan dengan kata namanya ialah an. Dan yang terakhir yang boleh saya senaraikan di sini ialah perkataan ini merupakan imbuhan awalan, di mana kata dasarnya ialah selit dan ditambahkan dengan kata adjektifnya ialah ter. Kata terbitan akronim dibentuk dengan memendekkan atau meringkaskan kataan yang kebanyakannya terdiri daripada kata nama.
agar mudah ditulis dan dilafazkan sebagai satu kata yang wajar. Setelah mencari pelbagai artikel yang kami kaji, kami temui pelbagai kata terbitan akronim dalam artikel yang kami telah mencari. Proses akronim ni dibahagikan kepada 3, iaitu huruf awal perkataan, cantuman huruf dan suku kata sejumlah perkataan, dan cantuman suku kata awal perkataan. Di sini kami jumpai dalam 2 sampel. Yang bahagian pertama ini iaitu kata retronim cantuman huruf awal perkataan. Dalam artikel tersebut kami jumpai SKMM yang merupakan cantum awal huruf awal bagi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Bagi yang kedua pula, kami juga menjumpai akronim cantuman huruf awal perkataan. Sampel 2 tersebut menunjukkan kata akronim cantuman huruf awal perkataan, iaitu perkataan KKM yang merupakan nama cantuman huruf awal bagi Kementerian Kesihatan Malaysia. Kata terbitan akronim dibentuk merupakan terma yang sering digunakan untuk merangkakan generasi bagi teknologi rangkaian terkini. Penggunaan fenomena bahasa yang berleluasa dalam kehidupan seharian, terutamanya dengan menggunakan pembentukan kata terbitan dari segi akronim dan imbuhan dalam artikel seperti ini. Kita juga haruslah mempunyai kesedaran tentang kepentingan penggunaan imbuhan dan akronim dalam bahasa yang betul agar ia akan disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang betul. Kita juga haruslah bertindak terhadap perkembangan teknologi komunikasi yang semakin rancak dengan pengenalan teknologi jalur 5G pada masa hadapan. Oleh itu, pihak pengarang atau pihak yang berkuasa haruslah menekankan tanggungjawab mereka untuk membawa pembaharuan dan penambahbaikan dalam penggunaan kata terbitan seperti imbuhan dan akronim dalam artikel-artikel pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.